Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, insya-Allah kita terus kepada Ustaz untuk membawa kuliah pada malam ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين والطف بهم يا أرحم الراحمين. Amin. Sama-sama kita mengikhlaskan niat kita semata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, kita sambung pada pembacaan kitab Aqidatul Tahawiyah. Kita sampai pada hilang pula ada share kan? Keluar tak share? Tak keluar. Sepatutnya keluar. Lain pun macam teruk. Sikit. Lain pun ada gangguan macam tak clear. Keluar tak? Okey, keluar. Baik, pada sesi yang lalu kita dah menjelaskan dah sampai pada qala musannifu rahimahullah fa innahu ma salima. InsyaAllah kita sambung kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah fima qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi fa innahu ma salima fi dinihi إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. Baik, kata pengarang sesungguhnya tidak akan sejahtera, iaitu tidak akan selamat sejahtera seseorang itu pada agamanya, yakni pada akidahnya, pada keyakinannya, pada i'tiqadnya, melainkan jika dia menyerahkan, yakni dia menyerahkan perkara-perkara berkaitan akidah ini dikembalikan kepada perkara-perkara yang telah disepakati dalam syarak, kerana agama kita ni berbina berlandaskan dalil. Maka dalil dalam akidah ini dijelaskan semula bahawasanya yang pertama ialah dalil naqli, iaitu dalil naqli, yang mana dalil naqli ini terbagi kepada tiga dalam ilmu akidah. Yang pertama ialah Al-Quran, yang kedua ialah hadis yang mutawatir dan hadis yang sahih yang disyaratkan oleh ulama. Hadis yang sahih itu tidak ada khilaf pada rawi-rawinya kalangan para hufazul hadis. Bila kita sebut para hufaz, iaitu ulama dalam bidang hadis yang sampai darjatnya kepada taraf al-hafiz. Al-hafiz ni ialah ulama yang sampai darjat dia mentashih
dan mentaifkan hadis. Dia sampai darjah dia boleh mensahihkan hadis, dia boleh mentaifkan hadis, menghukumkan hadis itu sebagai hasan, dan dia melakukan penelitian terhadap para rawi hadis. Dia mahir dalam jarah wa ta'dil, dan dia tahu tentang asbab urut hadis dan sebagainya, yang kita tidak akan bincang secara terperinci lah. Cuma kita sebut bahawasanya hadis yang sahih jika dijadikan hujjah dalam akidah, maka disyaratkan tidak ada khilaf tentang ruwatnya, rawi-rawinya dalam periwayatan hadis tersebut. Dan kemudiannya yang ketiga ialah ijma' para ulama. Ijma' para ulama. Maka ijma' para ulama adalah konsensus lah, kesepakatan para mujtahidin terhadap suatu perkara pada suatu zaman. Maka jika telah ijma', maka dia termasuk dalam perkara yang qat'i thubut. Itu sepakat dia punya hukumnya ataupun kesan ijma' itu ialah qat'i thubut, iaitu kita tidak lagi menanggung ataupun ihtimal kita menanggung akan kesangsian pada ijma' kerana perkara telah ijma'kan sepakat dah. Itu adalah dalil yang naqli. Adapun yang akli ialah disebut dalam bidang akidah, maka akliyun qat'iyun, yang salimun, akal yang qat'i, yang sejahtera, bukan akal yang waham, bukan khayalat, bukan waham, bukan gambaran dan sebagainya. Tapi akal yang selari dengan dalil yang naqli. Selari dengan dalil yang naqli. Bukan makna kita sabitkan akidah ini perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat Allah, contohnya nama Allah berdasarkan akal, apa yang kita rasa logik, apa yang kita rasa logik, bukan. Okay. Kita bukan membicarakan soal logik, tapi kita membicarakan soal reasoning. Kena beza tu. Kita bukan membicarakan soal logik, tapi kita bicarakan soal reasoning. Kerana logik ni kadang-kadang orang dia waham bahawa sebenarnya benda tu logik, tapi pada hakikatnya perkara tersebut tidak logik. Tetapi kita menghukumkan dalam ilmu akidah, kita menggunakan akal dalam pembicaraan mengenai sifat Allah dan sebagainya adalah menggunakan apa yang disebut sebagai reasoning, akal yang salim, qat'i. Dan kemudiannya kata pengarang, illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi wa radda ilma mashtabaha alaihi la alim. Ini kita dah sebut tentang masalah mentakwilkan ayat-ayat atau nas-nas yang mutasyabihat. Kita dah menjelaskan bahawasanya nas yang mutasyabihat itu ada sebahagiannya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebahagian besarnya lagi diketahui oleh Allah Ta'ala dan juga orang yang rasikhuna fil ilm, atau orang-orang yang rasikh dalam ilmunya, orang yang mempunyai kelebihan dalam ilmunya, seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, atau anak kepada Abbas, sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi doakan supaya Allah Taala memberikan kepadanya ilmu ta'wil. Maka ilmu ta'wil itu ada dan diberikan kepada sebahagian daripada orang yang rasikh. Maka orang yang rasikh itu pasti mereka itu ada ilmu tentang ta'wilannya. Maka ta'wil itu kemudian kata ulama terbahagi kepada ta'wil yang ijmali dan ta'wil yang tafsili. Yang ijmali ini ialah yang kita dah jelaskan sebelum ni, kita ulang balik pada masalah ini supaya kita ingat. Ta'wil ijmali itu ialah kaedahnya qira'atuhu tafsir, iaitu bacaannya itulah tafsirannya. Itu kita faham bahawasanya para salafus saleh apabila mereka menyebut nu'min kama ja'at bihi nu'min kama ja'a bihi an-nas, kami beriman sebagaimana yang warid yang datang daripada nas.
Maka bila sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa contohnya, maka mereka beriman bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan istawa dah memadai. Kata tu je. Dan mereka menafikan bahawasanya istawa itu serupa dengan makhluknya. Bila sebut menafikan istawa itu serupa dengan makhluknya, berarti mereka menafikan sekalian makna yang tidak layak bagi Allah. Bukan makna mereka kata Allah Ta'ala duduk, tapi duduknya tu tak serupa dengan makhluk. Itu serahkan pada Allah bagaimana duduknya. Itu kata mereka. Salah. Kaedah dia ialah kita beriman Allah Ta'ala istawa, bersifat dengan istawa. Tetapi kita tidak menta'yinkan. Menta'yinkan tu maknanya kita tidak memilih secara spesifik apakah makna istawa. Itu di sisi golongan salaf. Tapi kita faham dan kita pasti, golongan salaf, mereka faham dan mereka pasti bahawasanya makna istawa itu bukanlah makna yang tidak layak bagi Allah. Apakah makna tidak layak bagi Allah? Seperti duduk, masak ranum, lurus, berlabuh, rata dan sebagainya. Maka makna istawa ini tidak layak bagi Allah. Kerana itu makna makhluk. Tetapi mereka tidak spesifikkan adakah istawa itu menguasai, adakah istawa itu menjaga, adakah istawa itu mengekalkan. Mereka tidak spesifikkan maknanya. Mereka biarkan maknanya itu diserahkan kepada Allah. Mereka serahkan kepada Allah. Itu dipanggil takwil ijmali ataupun dipanggil tafwid. Tafwid itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dispesifikkan maknanya. Adapun bagi sebahagian para ulama di kalangan salafus salih juga seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik dan selainnya, mereka juga melakukan takwil. Pada sebagian ayat tertentu, pada sebagian nas tertentu, mereka juga melakukan takwil. Maka takwil itu dipanggil takwil tafsili. Itu dia spesifikkan terus maknanya supaya difahami kan murad ataupun apa yang dikehendaki pada nas tersebut. Maka itu adalah yang dipanggil sebagai takwil ijmali dan juga takwil yang tafsili. Maka bila pengarang menyebut waradda ilma mashtabaha alaihi ila alimi, dan kita mengembalikan dan dikembalikan segala kekeliruan kepada ilmunya. Maka orang yang mengembalikan segala kekeliruan kepada ilmunya, iaitu kepada orang yang mengetahuinya, ila alimi, itu orang yang mengetahuinya, maka kita faham bahawasanya itu adalah kaedah yang dipegang oleh para kebanyakan ataupun majoriti. Sebahagian besar daripada para salafus salih, mereka tidak melakukan takwil yang tafsili. Tetapi bukan bermakna tidak diterima takwil tafsili itu, diterima takwil tafsili. Kerana para ulama salafus salih itu mereka melakukan takwil yang tafsili. Kemudian kata pengarang, wala tathbutu qadamul islami illa ala dhahri taslimi wal istislam. Maka tidaklah teguh pegangan ataupun pendirian seseorang itu, melainkan keislamannya itu, melainkan di atas dasar at-taslim wal istislam. Apakah dia dasar at-taslim wal istislam? At-taslim kata ulama, at-taslim maknahu ar-ridha bima jaa 'anillahi ta'ala. Taslim itu ialah dia meridai dalam hati dia, keimanan dia ialah dia cukup. Maknanya dia berhenti setakat tu, dia redha terhadap apa yang datang daripada Allah. Ini apa yang datang daripada nas Al-Quran dan juga hadis. Memadai, itu dipanggil taslim, penyerahan. Diserahkan terus taslim itu. Dia patuh terus, dia redha dengan apa yang Allah Ta'ala telah khabarkan. Seumpama kita kata kalau pegang dengan akidah salafus salih itu, maka kita faham bahawasanya istawa dah. Allah Ta'ala bersifat dengan istawa dah. Begitu. Okay. Allah Ta'ala bersifat dengan istawa. Cukup dekat tu. Tidaklah kita katakan istawa itu duduk. Sebagaimana faham mujassimah musyabbihah. Tidak, itu bukan taslim. Jika telah memaknakan istawa itu dengan duduk, istawa itu dengan bersemayam atau bersila contohnya, itu bukan lagi taslim.
Itu kalau dia taslim, itu panggil jihad. Dia jahdu. Itu dia telah mengingkari. Mengingkari apa? Mengingkari laisa kamitslihi syai'. Mengingkari laisa kamitslihi syai', iaitu dia telah mengingkari firman Allah laisa kamitslihi syai'. Maka yang disebut sebagai taslim itu pada yang dibahaskan secara panjang oleh Imam Abu Ja'far Al-Tahawi, juga al-istislam. Orang yang teguh pendiriannya ialah orang yang juga dia istislam. Istislam ni apa? Istislam ni apa? Iaitu inqiyad. Dia dalam terjemahan tu dia terbalik tu. Dalam terjemahan ni, at-taslim itu maknanya menyerah. Al-istislam itu maknanya patuh, inqiyad. Fahwal, katanya para ulama, al-istislam fahwal inqiyadu li syar'i. Ai qabulu ma jaa fihi min al-aqaidi wal ahkam. Yang dinamakan istislam ialah inqiyad, iaitu patuh. Patuh apa? Patuh pada syarak. Ai ataupun qabul, menerima segala apa yang telah warid daripada perkara-perkara akidah dan juga perkara-perkara hukum hakam. Fala yasihhu ats-tsabatu 'ala al-islami illa liman sallama lillahi ta'ala. Dan tidak sahlah yang dikatakan orang itu teguh pendiriannya dalam Islam, melainkan orang yang dia menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'tarid 'alaihi walam yasifhu bima la yaliqu bih. Dan dia tidak membantah apa yang telah warid dalam syarak. Seperti kita ahli sunnah wal jamaah menerima bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan istawa. Kita tidak menolak Allah Ta'ala bersifat dengan istawa. Yang kita tolak ialah Allah Ta'ala bersifat dengan duduk, jalasa, atau menetap, istaqarra. Jadi kalau golongan mujassimah, syabbihah, al-wahabiyah di luar sana, kebanyakannya yang jahil-jahil, yang netizen-netizen ni baru tengok YouTube sikit, lalu dia kata, ini ada ayat Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia pun petik terjemahan. Kita kata terjemahan ayat-ayat yang mutasyabihat ini bukanlah tafsiran bagi ayat-ayat yang mutasyabihat, dan terjemahan itu tidak boleh digunakan sebagai dasar keimanan, kerana apa-apa terjemahan yang bercanggah nas, maka ditolak terjemahan tersebut. Yang dia pergi beriman dengan terjemahan itu, kenapa? Kita tidak beriman dengan terjemahan yang salah, kita beriman dengan ayat tersebut. Tidak ada seorang ahli sunnah wal jamaah, sahabat salaf maupun khalaf, yang mereka menolak Allah Ta'ala bersifat dengan istawa. Tak ada, langsung. Semua kita ahli sunnah wal jamaah beriman bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan istawa. Tetapi kita tidak memakna istawa itu dengan duduk atau mencangkung atau bersila atau tinggal dan sebagainya. Dan begitu juga orang yang saya tak pergi pada matan seterusnya. Betul lah. Okey. Betul lah. Dan juga dia tidak mensifatkan Allah dengan apa yang tidak layak baginya. Sebagaimana kita sebut sebelum ini, sifat Allah dan nama Allah itu tauqifiyah. Iaitu kita tidak mensifatkan Allah dan menamakan Allah melainkan apa yang warid di dalam nas. Kita orang beriman, kita tidak fikir apa sahaja sifat atau apa sahaja nama, kita rasa logik ni Allah Ta'ala bersifat dengan ni. Logik Allah Ta'ala bernama dengan nama ini. Tak. Apa yang warid dalam Al-Quran, dalam sunnah, itu yang kita pegang. Dalam ijma' itu yang kita pegang. Lebih daripada itu kita diam. Kita tidak mengatakan Allah Ta'ala itu CEO. Kita tak kata Allah Ta'ala itu adalah engineering. Kita tak kata Allah Ta'ala itu arkitek. Kita tak kata Allah Ta'ala itu genius.
Semua nama dan sifat ini adalah bukan sifat Allah. Kita dah kata Allah Ta'ala genius lah, tapi maksud aku genius ni ialah tak. Kita hatta perkataan itu juga kita tidak nisbahkan pada Allah. Bukan lagi kita kata Allah ni genius, tapi maksud aku genius ni ialah Allah Maha mengetahui. Tak. Sebut Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kerana Maha mengetahui itu adalah terjemahan kepada sifat ilm bagi Allah. Sifat ilm bagi Allah. Kita tak kata Allah genius. Kerana genius itu adalah sifat makhluk. Walaupun sebahagian orang kata, takkan tak boleh. Ni logik lah Allah Ta'ala. Tak. Agama bukan ambil daripada logik akal. Agama bukan ambil daripada logik akal. Bahkan akal yang kita sebut menjadi dalil dalam akidah itu bukanlah digunakan untuk kita mendatangkan sesuatu perkara bagi hak Allah dengan waham kita, tapi akal itu digunakan untuk pengesah. Akal itu sebagai pengesah. Contoh, Allah Ta'ala bersifat dengan azali. Contohnya, dalil Al-Quran huwal awal, maknanya ada dalam Quran terlebih dahulu. Kemudian akal kita yang menghukumkan pula apa yang disebut Al-Quran itu benar. Kerana akal kita dengan akal kita yang salim, kita pun buat reasoning. Bagaimana reasoning itu? Jadi kita kata bahawasanya jika Allah Ta'ala tidak azali, jika Allah Ta'ala tidak qadim, maka sudah tentu di hadis dia baharu. Maka setiap yang hadis itu, makanya dia diciptakan. Dan setiap yang hadis itu dia dikhususkan. Seperti kita dikhususkan, kita diciptakan daripada tiada kepada ada. Kemudian kita dikhususkan dengan sifat-sifat makhluk yang tertentu, seperti dengan jantina lelaki, seperti dengan warna kulit yang coklat, seperti dengan bangsanya Melayu, seperti ditentukan baginya, dikhususkan baginya tarikh lahirnya pada hari tersebut, tempat lahirnya di tempat yang tersebut, ibu dan ayah yang tersebut. Maka kita katakan jika Allah Ta'ala tidak azali, maka sudah tentu dia hadis. Dan jika dia hadis, maka dia bukan lagi pencipta, dia adalah ciptaan. Maka sesuatu yang merupakan ciptaan tidak berhak untuk disembah. Kerana sesuatu yang dicipta itu lemah. Maka yang lemah tidak akan jadi Tuhan. Itu bagaimana akal kita buat reasoning. Tapi kita bukan berdalilkan akal semata-mata, bahkan kita berdalilkan kepada Al-Quran. Maka akal itu sebagai pengesah apa yang disebut di dalam Al-Quran. Kerana apa yang disebut dalam Al-Quran itu kita beriman bahawasanya itu adalah benar. Begitu. Maka tidaklah kita mensifatkan Allah atau menamakan Allah dengan apa-apa saja sifat atau nama yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Kata pengarang. Faman rama ilma ma hudhira anhu ilmuhu wa lam yaqna' bitaslimi fahmuhu hajabahu maramuhu an khalisit tauhid wa safil ma'rifah wa sahihil iman. Kata pengarang, dan barang siapa yang dia cuba-cuba mengharungi ini maksudnya ialah dia cuba untuk mendalami lebih lagi, daripada kadar taslim dan istislam yang telah disebutkan sebelum ini. Dia tidak memadai dengan taslim dan istislam. Dia cuba mengharungi lagi, maknanya dia cuba lagi nak bermain. Itu yang jadi sebahagian golongan Mujassimah, Musyabbihah. Akhirnya mereka kata Allah Ta'ala bertempat, tapi tempat yang Allah Ta'ala bertempat itu adalah tempat yang adami. Apa benda? Tempat yang bukan tempat. Akhirnya mereka nak cari juga apa-apa sahaja kesan yang ditimpulkan oleh akal mereka. Kerana sekarang ni mereka bukan guna reasoning, tetapi mereka cuba untuk mendatangkan logik yang pada diri mereka itu adalah logik. Kita logik, kita reasoning. Dia logik mereka adalah waham mereka. Maka mereka mewahamkan bahawasanya jika Tuhan itu tidak bertempat, maka Tuhan itu tak wujud. Wal'iyadzubillah.
Sedang Nabi sendiri yang mengisbatkan Tuhan itu tiada tempat baginya. Di mana Nabi isbatkan? Nabi isbatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu lam yakun syai'un ghairu. Bila Nabi sebut lam yakun syai'un ghairu, syai', Nabi guna perkataan syai'. Walam yakun syai'un ghairu. Ada 3 riwayat hadis ini. Walam yakun syai'un ghairu, walam yakun syai'un ma'ahu, dan juga kana Allahu wa kana Allahu walam yakun syai'un qablahu. Walam yakun syai'un ghairuh, walam yakun syai'un ma'ahu, walam yakun syai'un qablahu. 3 riwayat hadis ni. Diguna ma'ahu, ghairuhu dan qablahu. Makna daripada 3-3 ni, kata ulama, jika kerana hadis ini bila sama darjat ketiga-tiga hadis ini, sama darjat daripada sudut kekuatan hadis, dan makna matanya lebih kurang, maka mesti dihimpunkan. Itu kaedah dia. Idza amkana jam'u bainal haditsain atau akthar, jika boleh dihimpunkan 2 hadis atau lebih, dalam kes ni 3 hadis lebih, fala yaridu at-tarjih, maka tidaklah ditarjihkan salah satu. Kerana semua hadis ni sama maknanya, pada pemahaman maknanya sama. Maka kalau Nabi guna syai' ni maknanya sesuatu yang kita dah jelaskan dalam perbahasan laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai' iaitu Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu. Kita dah sebut dah kalimah sesuatu ni adalah isim yang kalimah atau perkataan yang am, yang umum. Ia bukan khas. Dia kalimah yang am. Bila dia am pula, dia bukan am yang jinsiah, yang jenis-jenis ni. Yang jenis-jenis contoh macam insan, contoh kan. Ya, insan ni maknanya manusia. Manusia itu umum lah, tapi dia spesifik pada satu jenis. Satu jenis. Haiwan contoh umum, tapi dia spesifik pada jenis haiwan. Tapi syai' ini dia tak spesifik pada jenis-jenis yang tertentu. Syai' ni dia semua. Bila Nabi sebutkan Allahu walam yakun syai'un ma'ahu, Allah Ta'ala telah sedia ada, wujud. Tidak ada sesuatu yang bersama dengan kewujudannya. Maksud bersama kewujudannya samalah walam yakun syai'un qablahu. Tidak ada sesuatu pun yang telah wujud sebelumnya, kerana Allah Ta'ala itu dialah yang azali. Kalau ada sesuatu yang wujud sebelumnya, maknanya dia didahului oleh sesuatu. Jika didahului oleh sesuatu, maka dia yang asalkan. Bila dia asalkan, maka dia bukan lagi Tuhan. Dan walam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada sesuatu selainnya. Maknanya hanya dia yang wujud tanpa mula, sedia ada. Dan dia ada sesuatu yang bersama dengannya. Tempat tak ada lagi, arah tak ada lagi, masa tak ada lagi, semua tak ada. Yang berkaitan syai' tu, makhluk tu, semua tak ada. Syai' tu tak ada langsung. Bila tak ada, maknanya tempat pun tak ada. Bila tempat tak ada, bagaimana boleh dikatakan tempat yang bukan tempat? Dia makan adami, tempat yang bukan tempat. Sedangkan nak mengisbatkan sesuatu, mesti kita faham dulu benda tu maujud ke tak. Kalau benda tu tak maujud, tak adalah. Maujud maknanya benda tu ada, adalah. Tak ada, tak adalah. Kenapa nak kata benda tu ada tapi tak ada? Maka dia mula main dengan akal dia yang salah. Benda ada tapi tak ada. Mana tu? Benda ada tapi benda tak ada tapi ada. Ada tu tak ada. Ini maknanya dia gagal memahami ilmu. Dia letakkan akal dia di tahap yang paling rendah. Asalkan menang debat. Contoh kan, bagi sebagian, asalkan menang debat, maka dia berfalasi dalam berhujjah. Dia mula berfalasi dalam hujjah. Sedangkan kita, yang Imam Abu Ja'far At-Tahawi ajar, kita at-taslim dan istislam. Kalau kita memadai dengan taslim dan istislam, alhamdulillah. Contoh kita fahamlah. Allah Ta'ala sedia ada, tidak ada sesuatu bersamanya, tidak ada sesuatu sebelumnya, tidak ada sesuatu selainnya. Dah? Maka Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa masa, tanpa arah, tanpa langit, tanpa bumi, tanpa arash, tanpa sesuatu. Arash pun belum wujud lagi, Allah Ta'ala dah ada dah. Kerana arash itu wujud dengan ciptaan Allah. Allah Ta'ala dah ada tanpa arash. Maka Subhanallahil Azim. Mereka tidak kena. Mereka tidak cukup, tidak kenyang,
tidak memadai dengan taslim. Maka sebab tu dia kata, siapa yang cuba mengharum, memperdalam perkara ini, perkara yang berkaitan dengan ilmu tauhid, tetapi tidak didasari dengan perkara yang benar, ma hudhira anhu, apa yang dilarang daripada kita mengetahuinya, iaitu ilmu yang tidak dibenarkan. Hudhira ni, hadar tu ialah apa yang dilarang untuk kita mengetahuinya. Kerana Nabi larang untuk kita membayangkan Allah. Maka dia tidak memadai dekat tu. Nak juga bayang Allah. Nak juga bayang Allah. Sedang Nabi bersabda, la fikrata fir Rabb. Tidak ada imajinasi pada Tuhan. Dia tu nak bayang jugalah. Dia nak masuk juga dalam lautan tersebut. Maka akhirnya dia akan lemaslah masuk dalam lautan yang dilarang untuk dia masuk dalam lautan tersebut. Maka orang yang dilarang masuk lautan tersebut, sedang itu adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam syarak. Maka atau mengarang walam yaqna' bitaslim. Dia tidak memadai, tak cukup, tak kenyang dengan taslim tadi. Tak cukup dengan dia menyerahkan pada Allah. Tak cukup dengan dia itu redha apa yang Allah Ta'ala telah naskan. Tidak cukup dengan penyerahan. Tidak cukup dengan tafwid. Bitaslim fahmuhu. Kefahaman itu tidak diserahkan kepada Allah. Patutnya diserah kepada Allah. Diserahkan tu maksudnya apa? Diserahkan perkara-perkara ini tanpa dia membayangkannya. Kita dah faham dah. Iman itu tasdik. Membenarkan. Cukuplah kita beriman Allah Ta'ala itu sifatnya tidak serupa makhluknya, sifatnya tak serupa makhluknya, af'alnya tak serupa makhluknya. Dahlah, jangan ditanya bagaimana, di mana, bila. Kan? Itu semua adalah persoalan yang dilarang. Sebagaimana disebut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya. Syekh Nawawi Al-Bantani, disebut Banten itu daripada Kepulauan Banten kan. Syekh Nawawi Al-Bantani dekat Syifatus saja disebut man taraka arba'a kalimatin kamula imanu. Siapa yang meninggalkan 4 kalimat maka sempurna iman dia. Aina wa kaifa wa mata wa kam. Persoalan di mana Allah. Kita tak tanya tentang di mana Allah, kerana di mana itu soalan bagi makhluk, bukan bagi Allah. Allah Ta'ala ada tempat-tempat. Wa kaifa, dan bagaimana Allah, bagaimana. Soalan bagaimana ni tak boleh ditanya bagi Allah, kerana Allah bukan seperti kita, laisa kamitslihi syai'. Soalan bagaimana ni adalah sesuatu yang ada baginya description, ada baginya size, ada baginya ukuran, ada baginya warna, ada baginya jantina, ada baginya rupa, ada baginya bau dan sebagainya. Itu bolehlah ditanya bagaimana. Sedang Allah Ta'ala bukan makhluk, bagaimana mungkin ditanya bagaimana bagi Allah. Maka tidak ditanya kaifa bagi Allah. Wa mata, bila Allah, bila wujud Allah, tak ditanya juga mata bagi Allah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu sedia ada. Azali. Wa kam, dan tidak ditanya berapa Allah, kerana Allah Ta'ala itu Esa, wahidul la syarika. Esa, jadi sekutu baginya. Maka tidak ditanya kam Allah, kamillah. Tidak ditanya berapa Allah. Satu, al-wahid dan al-ahad bagi hak Allah bukan makna satu nombor. Bukan makna satu nombor. Tetapi adalah daripada sudut menafikan syirik bagi Allah Ta'ala. Kemudian disebut kata pengarang, hajabahu maramuhu an khalisit tauhid. Ini yang masalah. Jika orang yang tidak berpegang dengan akidah ahli sunnah, tidak belajar betul-betul tentang pengajian sifat 20, sekurang-kurang dia belajar daripada kitab-kitab yang nipis pun tak apa, Sulamun 9 pun tak apa, Sulamun Tadi pun tak apa, Aqidatul Najin pun tak apa, Aqidatul Awam pun tak apa. Nak sedap lagi belajar Ummul Bahin, atas-atasnya lagi. Okay. Maka kalau dia tidak menguasai apa yang disebut sebagai ilmu tauhid, kemudian dia cuba-cuba nak membahaskan ilmu tauhid dengan kefahaman dia, dengan faham dia, bukan dengan perbahasan yang salim, yang selamat,
maka pahala dia. Kalau kata ulama, Imam Ja'far At-Tahawi hajamahu maramuhu an khalisit tauhid. Maka dia terhalang. Dia kan terhalang, dia terhijab, terhadang. Hijab ni terhadang, terhalang. Okay. Maramuhu an khalisit tauhid. Daripada dia itu mendapat khalisit tauhid. Akidah yang benar, tauhid yang khalis. Bila kita sebut tauhid yang khalis ini maksudnya apa? Maksudnya ialah dia memahami tentang hakikat tauhid yang sebenar. Apakah dia tauhid sebenar? Tauhid sebenar ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalatul Qushairiyah akan perkataan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, At-Tauhidu ifradul qadimi minal muhdath. Tauhid itu ialah ifradul qadimi minal muhdath, iaitu dia mensucikan zat yang qadim, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak menyerupai sesuatu yang baharu. Sesuatu yang baharu. Maka Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu yang baru. Dah cukup. Dia memadai takat tu. Takat tu. Allah tak serupa dengan sesuatu. Dah. Selesai. Tapi kalau dia mencari lagi, dia nak terjun lagi dalam pembahasan, mereka akan bayangkan Allah, gambarkan Allah. Cuba datang faham apa yang logik bagi mereka. Ditambah lagi dengan talbis iblis, talbis syaitan, belitan-belitan tipu daya syaitan dan iblis. Akhirnya mereka rasa, oh ini logik. Oh ini logik. Wal'iyadzubillah. Itu yang jadi masalah. Contoh, bahawa ni ada yang membahaskan. Ulama kita kata, ahli sunnah jamaah kata, ulama kata, Allah Ta'ala ini tidak bergerak dan tidak di. Kita tak kata Allah Ta'ala bergerak, harakah wa sukun. Okay. Kita nafikan harakah dan sukun bagi Allah. Maka kata mereka, kalau Allah Ta'ala tidak bergerak, maka Allah Ta'ala diam. Kalau Allah Ta'ala diam, kalau Allah Ta'ala tak diam, maknanya Allah Ta'ala bergerak. Bagi mereka, kefahaman mereka tu, dia kefahaman yang binary, kefahaman yang tak sampai kepada apa yang disebut sebagai tauhid. Maka mereka kata Allah Ta'ala itu jika tak bergerak, maknanya dia diam lah. Jika tak diam, maknanya dia bergerak lah. Kalau tak diam atau tak bergerak, maknanya Allah Ta'ala tak wujud lah. Wal'iyadzubillah. Sedang ulama kata Allah Ta'ala itu tidak bergerak dan tidak diam. Pemahaman itu dah aja. Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan hamba-Nya. Dia tidak sifatkan dirinya dengan gerak dan dia tidak sifatkan dirinya dengan diam. Dah tak jumpa dalam Al-Quran tentang Allah Ta'ala itu bergerak atau tentang Allah Ta'ala itu diam. Bahkan akal kita menghukum bahawasanya gerak dan diam itu adalah perubahan. Gerak diam adalah perubahan daripada suatu keadaan kepada suatu keadaan yang lain. Bila kita diam, kita statik pada suatu keadaan. Bila kita gerak, maka kita berubah daripada keadaan diam kepada gerak. Maka pergerakan dan berhenti itu adalah perubahan. Setiap sesuatu yang berubah, kaedah dia, yang berubah berhajat kepada yang mengubahnya. Maka jika Allah Ta'ala berubah, diam gerak, berarti Allah Ta'ala berhajat kepada sesuatu yang mengubahnya. Dari keadaan diam kepada bergerak, dari keadaan bergerak kepada diam. Maka jika Allah Ta'ala berhajat kepada sesuatu yang mengubahnya, maka dia bukan lagi Tuhan lah, dia lemah. Kerana ada yang mengkhusus dia. Ada yang mentakhsiskan dia dengan sifat diam. Kerana diam gerak tu berubah. Maka dia bukan lagi Tuhan. Wal'iyadzubillah. Kita tidak sifat Allah gerak, kita tidak sifat Allah Ta'ala diam. Kerana gerak dan diam tu tak ada dalam Al-Quran. Bahkan jika kita jumpa hadis yang mutasyabihat, contohnya, kita tidak kata Allah Ta'ala itu gerak turun. Allah Ta'ala gerak turun. Bahkan pada ulama salaf pun ada sebahagian mereka yang mentakwilkan nuzul itu ialah nuzulur rahmah, turunnya rahmat.
Turunnya rahmat, bukan turunnya Allah. Wal'iyadzubillah. Maka hati-hati dengan golongan literalis yang pemikiran mereka terpesong. Mereka tak akan faham yang Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka. Maka terhalanglah dan terhijablah mereka ini daripada khalisit tauhid wasafil ma'rifah, dan juga mendapat pengetahuan yang safi. Yang safi ni yang jernih daripada perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang bercampur aduk, yang keruh, dengan tajsimnya, dengan tashbihnya. Akhirnya kalau kita tengok golongan mujassimah mutaakhirin, musyabbihah mutaakhirin ni, bahkan mereka juga termasuk terjebak ke dalam akidah-akidah yang lebih lagi daripada golongan mujassimah terdahulu daripada mereka, seperti Ibn Taymiyah, seperti Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan mereka dah lebih lagi. Akhirnya mereka ambil cedok sikit, Mu'tazilah ambil cedok sikit daripada dia, ambil cedok sikit, kerana mereka tak ada suatu metod yang spesifik sebagaimana yang diasaskan ataupun di metodologikan, disusun oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari atau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka tak ada metod ni. Sebab tu kalau kita tengok mujassimah daripada zaman salafus salih, dah ada golongan mujassimah seperti golongan Karamiyah ni, kemudian dihidupkan kembali oleh sebahagian daripada pengikut Hambali ketika zaman Imam Ibnul Jauzi, kemudian dihidupkan kembali oleh Ibn Taymiyah, dan dihidupkan kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan seterusnya. Maka mereka ni mengalami tatawur, perkembangan dia tu dah bercampur aduk dah. Apa yang tak disebut oleh mujassimah tu dahulu pun mereka dah berani sebut dah. Mereka dah berani kata dah. Lihat saja mujassimah pada zaman sekarang, kita tak sebut nama lah. Yang Malaysia contohnya. Kadang perkara mereka bawa ni, guru mereka pun tak bawa. Guru mereka rujukan mereka seperti Ibn Taymiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi mereka bawa benda tu. Kerana mereka duk main dengan akal mereka yang tidak salim, yang tidak qawi, yang tidak sofi. Dan akhirnya terhijab mereka daripada kebenaran. Wa sahihil iman, juga mereka terhijab dari mendapat iman yang benar. Bahkan katanya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, fayatadzabzabu bainal kufri wal iman, hatta mereka ni akhirnya mereka ini kadang-kadang sampai kepada tahap mereka jadi mutazadzib. Mutazadzib ni maknanya mereka dah berbolak balik dah mereka ni, di antara iman dan kufur. Dari iman dan kufur. Kejap kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, kemudian kata Allah Ta'ala duduk. Kejap kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, kemudian kata Allah Ta'ala ada anggota. Kejap kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, kemudian kata Allah Ta'ala turun hakiki. Kejap kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Mereka mutazadzib. Jadi seorang yang berbolak-balik antara iman dan kufur. Wal'iyadzubillah. Bahkan mereka tak sabat pun, mereka tak tetap pun. Dia ada salah satu dua ni. Tapi kaedah dia ialah sebagaimana disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi sebelum ni, kita dah bicarakan, wa man wasafallah bima'nan min ma'anil bashar pada kafar. Orang yang mensifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk, maka sebenarnya dia telah kufur. Cuma dalam kes ini Imam Abu Ja'far At-Tahawi nak menyebut tentang orang-orang yang terlalu bermain dengan imajinasi dia, bermain dengan wahamnya, khayalannya tentang Allah, maka dia dah jadi orang tak betul lah. Berbolak-balik jadi orang yang tak betul dah. Kerana mereka tak cukup dengan benda tu, tak cukup dengan apa yang disebut sebagai yang disebut oleh Imam Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam satu perkataannya disebut
Al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dhatihi kufrun wa isyrak. Al-ajzu an darakil idraki idraku. Itu mana-mana kaedah dari kita ulama tauhid, ulama sufi, ulama tasawuf. Mereka akan kata apa? Mereka kata al-ajzu an darakil idraki idraku. Iaitu kelemahan kita dalam mengetahui hakikat Allah, itulah ma'rifah, itulah iman, itulah tauhid. Dah cukup takat tu. Kita takkan tahu hakikat Allah. La ya'lamu hakikat Allah illa Allah. Tidak ada yang tahu tentang hakikat Allah melainkan Allah. Tu je. Takat tu lah, dah. Diamlah. Cukup takat tu. Tapi Sayyidina Abu Bakr Siddiq sebut al-bahthu an dhatihi kufrun wa isyrak. Ini tambahan kepada apa yang disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Orang yang mencari-cari tentang hakikat Allah, dia akan berakhir dengan al-bahthu an dhatihi wal bahthu an dhatihi kufrun wa isyrak. Akan berakhir dengan kekufuran ta'wil, atheism. Dia akan menafikan Allah, menafikan wujud Tuhan. Atau dia masuk pada kekufuran jenis kedua, iaitu kekufuran tajsim dan tashbih. Kita ahli sunnah tengah-tengah. Kita isbat sifat bagi Allah, tetapi kita tidak mentashbih dan mentajsimkan Allah. Golongan etis menafikan sifat Allah seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah ni sebahagian mereka ada yang tahap atheism. Etis ni bukan semata-mata tidak meyakini Allah. Dia tak kata Allah tak wujud. Dia kata Allah taklah wujud, tetapi sifat Allah tak ada. Seperti Mu'tazilah, mereka menafikan sifat ma'ani bagi Allah. Kata Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kalam, tidak bersifat dengan sama, tidak bersifat dengan pasal. Itu sifat ma'ani itu mereka nafikan. Ini etis lah. Ta'tilus sifat. Mereka menta'tilkan sifat Allah, menafikan sifat Allah. Dan kemudian boleh juga berakhir pada golongan yang golongan pertama ni disebut golongan yang free. Golongan yang kedua disebut sebagai ifrat. Itu salah. Ahli sunnah disebut sebagai mutawassit. Orang yang wasatiyah, tengah-tengah. Dzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tengah-tengah. Di antara tafsir dan ifrat, di antara ta'til dan taksim, di antara qadariyah dan jabriyah. Always ahli sunnah berada di tengah-tengah, di antara dua kelompok ifrat dan tafsir. Dalam atas ni. Maka kita berada di tengah-tengah. Kita kata Allah Ta'ala bersifat yang Allah Ta'ala telah sebutkan akan sifatnya di dalam Al-Quran, sama' basar, kalam contohnya. Disebut dalam Al-Quran. Tapi kita tidak kata sama' Allah itu seperti makhluk. Kita tidak kata kalam Allah seperti makhluk. Kita tidak kata basar Allah seperti makhluk. Kita isbat, kita tanzih. Kita isbat dan kita tanzih. Dan kita isbat apa yang disebut dalam Quran dan juga dalam sunnah dari ijma'. Disertakan dengan tanzih. Artinya disebut hakik tadi oleh Ibn al-Baghdadi tadi. Kita menafikan hakikat Tuhan itu serupa dengan sesuatu yang baru, serupa dengan makhluknya. Maka kata Sayyidina Abu Bakr Siddiq tadi, Abu Bakr Siddiq akan berakhir dengan ta'til dan juga berakhir dengan taksim. Syirik ini disebut dengan taksim. Bagaimana disebut Imam Qurtubi. Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyebut bahawasanya orang yang mentashbihkan Allah, mentajsimkan Allah itu tidak ada beza mereka dengan ibadul awthan, orang yang menyembah berhala. Orang yang menyembah berhala. Sebab apa kenapa disebut mereka tidak ada beza? Kerana orang yang mentajsimkan Allah, dia menjadikan Allah seperti berhala. Dia menjadikan Allah bertempat seperti berhala bertempat. Mereka menjadikan Allah beranggota badan seperti berhala juga beranggota badan. Mereka jadikan Allah Ta'ala seperti berhala. Maka kata Ibn Qurtubi, la bainahum wa bain ibadillah. Tak ada beza golongan mujassimah musyabbihah ini dengan golongan yang menyembah berhala. Cuma penyembah berhala adalah berhala yang telah dibina, nampak,
Tapi berhala golongan Mujasimah Syubhiyah ialah dalam waham mereka, dalam khayalan mereka. Mereka yang khayal seperti itu, mereka yang imagine seperti itu. Maka hati-hati dengan akidah seperti ini. Maka kita mengarang wa tasdiqi wa takdzib. Mereka jadi mutadzib. Mereka jadi berbolak-balik di antara iman, tasdik, di antara tasdik dan takdzib, di antara membenarkan dan mendustakan. Mereka juga berbolak-balik di antara iqrar dan ingkar. Antara dia mengakui iqrar atau akur, okay. Mengakui atau akur dan juga ingkar, menolak. Mereka itu sentiasa teruslah diri mereka itu, hati mereka itu, kerana hati mereka dah disebut oleh Imam Ja'far Al-Tahawi tadi, telah terhijab daripada sofi, daripada kejernihan ma'rifah, terhijab daripada khalis tauhid, maka hati mereka itu muslisan. Sebab tu kalau Mujasimah itu kalau syak sekali pun, kadang-kadang A sebut yang ni, B sebut yang ni, C sebut yang tak betul. Tapi kalau kita tanya mereka yang ulama kita, Asy'ariyah, datanglah daripada mana pun, Indonesia ke, daripada Thailand ke, daripada Brunei ke, daripada Malaysia ke, daripada Pakistan ke, daripada negara-negara yang lain ke. Jika kita tanya suatu soalan tauhid itu, maka jawapan mereka sama, sebab maksudnya sama. Tapi kalau kita tanya, kalau kita lihat dalam media, betapa golongan Mujasimah ini berbeza pandangan mereka tentang Allah. Berbeza-beza pula. Daripada negeri A, daripada negeri B, daripada negeri C, daripada yang profesor, daripada yang ulama pula, daripada yang maulana pula. Berbeza pula pandangan. Sekejap itu yang sini, sekejap yang sana jatuh. Tapi bila mereka buat program, itulah, tapi pendapat mereka itu berbeza-beza. Bagaimana mungkin pendapat tentang Tuhan itu berbeza-beza di kalangan mereka? Kerana saling bercanggahan di antara satu sama lain. Itu yang disebut waswisah tadi tu, ta'ihan. Ta'ihan ni ialah, dalam ni ada. Ta'ihan ini daripada perkataan tah, iaitu sesat. Sesat. Taha, dia punya fi'il dia taha, sesat. Ta'ihan tu sesat. Syakkan, yang sentiasa bersyak wasangka. La mu'minan musaddiqan, tidaklah mereka itu dikatakan orang beriman, tidaklah dikatakan mereka dalam keadaan mereka syak ini, mereka lah, mereka itu sendiri, tidaklah dikatakan mereka itu orang yang musaddiqan, orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut oleh Al-Quran, apa yang disebut oleh hadis. Dan pada diri mereka pula, mereka tidak merasai bahawasanya mereka itu jahilan mukadzibah. Mereka tak rasa pula diri mereka ini mengingkari akan mendustai. Sedangkan pada hakikat, iman itu satu. Iman itu kita tak kata bercampur. Dia dua je, iman atau kufur, tasdiq atau takdzib, iqrar atau ingkar. Tapi bagi orang yang seperti ini, pada diri mereka, bukan pada kita, pada diri mereka, mereka sendiri yang merasai ini. Di antara itu dengan ini, nak menolak ke nak beriman, contohnya. Kita kata menerima, laisa kamitslihi syai', menerima. Tapi tiba-tiba datang ayat Rahmanu ala arsyis stawa, dah mereka terjemah pula kepada duduk. Lalu mereka kata, kita nak beriman laisa kamitslihi syai', ke kita nak beriman Allah Ta'ala duduk? Dah canggah pada hakikat akidah mereka.
Sedang kita ahli sunnah jamaah mudah je. Ya, Allah Ta'ala bersifat istawa. Tapi istawanya tak serupa sama makhluknya. Istawanya bukanlah sifat cukup dan sebagainya. Tak cukup. Maka itulah bagaimana jika seseorang dia memperdalamkan lagi ilmu akidahnya dengan kefahaman yang benar. Baik, kita akan masuk dalam masalah ru'yatullah pada sesi akan datang. Sampai saja, jazakumullah ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam.